bapa tidak beri ruang kepada pasangan, kepada anak-anak untuk handle masalah rumah tangga orang, bermakna pasangan tu antara kira anak dia tu tak dapat mengenali pasangan dia sepenuhnya. Sebab dia apa-apa semua dia rujuk dengan ibu bapa dia, rujuk kepada ibu bapa sampai kira senang cakap cari side lah. Kan, friendship, baju-baju. Jadi Aisyah ni rasa macam macam rasa tak selesa, macam cemburu. Jadi dia pun keluar rumah, dia meninggalkan Rasulullah, dia pergi ke rumah bapak dia, Abu Bakar lah. Kemudian Abu Bakar tanya, ada apa datang sini? Ni nak mengadu ni lah. Ni Muhammad ni, laki aku ni begini. Dia kata kalau itu pahaman kita kan. Dia umul mukminin tentu bahasanya lebih elok lah. Cuma nak fahamkan kepada para penonton. Dia cakap macam gitu. Alah, kau sabar je lah. Ni benda-benda kecil tak? Tak. Apa pula tak? Nantilah aku buang kau. Okay. Bye. Assalamualaikum. Siapa? Lihat lah. Siapa lagi? Apa dia nak? Asyik call you je ke belakang dia tengok. Dia ada masalah rumah tangga. Habis? Takkan dia. Kau tak nak minum dengan minta. Dia ada masalah rumah tangga. Lepas tu dia punya mak mentua bebek kat dia. Lepas tu dia cerita kat I. Tu macam apa nak buat apa kan? Cerita mak mentua dah asyik marah-marah dia. Dia stres lah. Habis? Normal lah. Jangan sampai bercerai pula nanti. Tak tahu kan. Tapi saya bilang, I dia bilang juga. Kesian Macam sih. chill je lah. Chill lah babe. Chill lah bro. Tengok. Dah siap dah ni. Tadi cakap ustaz dah datang. Dia pagi ustaz telefon kan. Ustaz dah datang. Tu rindu kita kot. Tu lah. Tiba-tiba call lah datang visit kita dah macam macam ni. Ustaz ada je apa-apa tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk lah. Mana sekarang check in? Tak payah. Check in di hati saya je. Boleh duduk kan? Boleh duduk. Duduk lah. Macam dia punya time lawa Dono datang dia tengah berbual Kita orang tahulah, kita ada magic. Dari mana ni? Dari mana? Nak ke mana? Ni ustaz dah kasih tak nak sebelum kita keluar berbual. Tadi I was telling Man macam my friend dia ada masalah rumah tangga. Then after that dia mak mentua macam marah dia macam you never do properly, you not a good wife blah blah. So dia call I, dia macam nak curhat lah, curhatkan hati kan. Ceritakan masalah dia semua macam chill lah. Apa lagi? Macam mana ni ustaz kalau mak mentua yang suka campur urusan orang lain ni ataupun orang yang suka masuk campur urusan orang lain dalam Islam ni apa ni? I pun tak tahu apa cakap kat dia. Kita pun anak siap pun tak tahu apa nak cakap. Jadi ustaz bilang kita sampaikan. Okey. Baik. Ingat tadi datang sini macam boleh lepak-lepak. Sembang kan. Ingat kan nak lepak. Inilah lepak kan. Ni akan lepaking lah kira. Lepaking lah. Santai-santai je mata. Okey. Baik, berkenaan dengan mertua toksik ni boleh dikatakan ibaratnya seperti itulah. Beracun sekali ya mata. Jadi kita nak tengok panduan secara umum yang Rasulullah berikan kita sebagai manusia, kita kena jaga kita punya privacy. Maknanya kita jangan kongsikan dengan sesiapa pun. Lagi-lagi dalam hal ihwal rumah tangga. Apa yang ada dalam rumah tangga tu antara suami isteri. Jangan kongsikan walaupun dengan ibu dan bapa sendiri. Sebab apa? Ibu dan bapa ni diorang akan berpihak dengan anak diorang. Sebab diorang cinta dan sayangnya kepada anak, takkan nak tengok anak diorang merana. Tapi tak adil gitu. Kalau anak orang tak betul pun orang sokong juga. Takkan diorang macam biarlah. Itu sebabnya jangan kongsikan dengan ibu bapa.
Kalau ibu bapa tanya macam mana keadaan rumah tangga, okey. Kita kata inilah isteri saya macam gini jangan cakap macam gitu. Sebab kalau cakap gitu lagi dia membuatkan ibu ataupun bapa kita, ya macam gitu, cerai sudahlah. Tak baik. Dia dah cakap. Jadi sebaiknya jangan kongsikan dengan ibu bapa. Kongsikan yang sebaik-baiknya sahaja. Itu daripada perspektif pasangan. Daripada perspektif ibu dan bapa pula, janganlah nak kepo-kepo. Maknanya kita berikanlah peluang kepada anak-anak muda, anak dia sendiri tu untuk belajar macam mana nak berdikari, nak bimbing isteri, yang isteri pula nak menghormati suami. Jadi itu semua biarkan diorang belajar. Cuma apa yang boleh daripada ibu bapa tu memberikan panduan sahaja. Tak payah nak sibuk-sibuk kata, kalau suami kau macam gini, kau kena buat macam gini. Jangan tunjuk ajar seperti itu. Sebab kalau kita, ini adalah pernikahan mereka, bukan pernikahan ibu bapa mereka. Kalau saya kena macam gitu, mak bapak tanya, kau kena buat gini. Mak buat macam gini dengan bapak Buat gini cakap dengan dia. Jangan gitu. Boleh. Tapi there's a lot of macam anak mak. Semua sikit orang yang bilang mak. Macam lepas balik kerja terus pergi rumah mak makan. Suatu mak tanya bini tak masak ke? Dah ada satu isu tu. Kalau gitu cakaplah. Tak, bukan. Sebenarnya datang ni nak jenguk mak. Mak kan seorang kat rumah, bapak pergi kerja. Jadi saya datanglah tengok mak, teman mak sekejap. Bapak dah balik, saya pula teman isteri nanti. Nanti isteri seorang-seorang kat rumah malam, sejuk dia. Tak kena panaskan Kau main nak panaskan. Habis ni sejuk kita lah panaskan. Yelah, ya halal. Dah halal lah. Panaskan aja Ustaz Patah ya. Mana boleh panaskan. Kata Ustaz Patah apa tu? Jangan sampai hangus. Hangus. Kalau hangus dia cerita. Jadi itulah kadang-kadang mak bapak ni diorang ni suka tak tahu sama ada niat diorang tu baik ke tidak. Kadang-kadang diorang ni pun tanya-tanya, nanti diorang mendatang kepada satu konklusi yang tidak begitu memfaedahkan rumah tangga si anak tu sendiri. Tak elok. Tak baik tapi kalau diorang suka secara amnya lah, kalau suka masuk campur urusan orang tu, dalam Islam memang tak digalakkan Tak digalakkan. Sebab Rasulullah pun ada berpesan dalam hadis dia, barang siapa yang melihat ke dalam rumah seseorang tu tanpa izin, dibenarkan untuk mencongkilkan mata dia. Tapi bukan maksud kalau kita ikut maksudnya memang sakit lah kan kena congkil. Tapi maksudnya tu jagalah your privacy. Jangan nak kepo-kepo pasal orang lain. Jangan lalu nampak cantiknya rumah dia. Tengok cantiknya rumah. Bini pun lawa juga. Dia tak cium ni dia. Kita tahu dah. Ini punya. Kalau betul kena cungkil mata, banyak orang dah buta. Yes, banyak. Dahsyat dah. Betul. Kasih selamat lah jadi dia. Jadi kalau rumah orang tutup mata. Tutup. Dia bawah. Sebab dalam Al-Quran pun Allah ada berpesan, wala tajassasu. Jangan kita nak cari-cari kesilapan ataupun keburukan orang lain. Bila kita nampak orang ada keburukan tu, maknanya kita boleh bertegur dengan dia. Tapi kita berpesan biarlah dengan cara yang baik. Jangan kita cakap, inilah orang ni, lepas tu kita sibuk kecoh satu kampung. Dah orang tu jalan, orang tengok macam, dia ni rupanya. Sekarang tak payah kecoh tu kampung, masuk Facebook dah habis dah. Itu benda tu. Tu yang Ustaz Adi ada pesan sebelum ni. Jangan dalam media sosial jangan kongsikan semua. Jangan update semua. Betul. Bahaya tu. Tapi dia kat media sosial tu joget-joget. TikTok. Hari lepas dia tunjuk tangan dia. Tak dah, itu untuk for fun ni Ustaz. Jadi orang tengok, orang pun, maksudnya Ustaz tak semestinya berdiam di dalam masjid kan. Maksudnya ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Tak boleh sondor sembarang Dia tanya apa tak? Ada soalan? Mesti ada banyak soalan. Banyak ni. Ya dah. You tanya dulu. Saya ada tapi tanya dulu. Tapi that time I dengar cerita pasal Nabi. Nabi punya father-in-law. You tell more stories. I want to know more because saya baca sikit-sikit je. Okay. Rasulullah dia ada anak menantu lah. Maaf. Bapa betul je. Baik tak macam betul kata saya. TikTok lah. Okey. Abu Bakar ni, Saidina Abu Bakar, dia adalah bapa mertua Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah berkahwin dengan Aisyah.
So Aisyah ni bapa dia Sayyidina Abu Bakar. So kalau kita lihat di sini, sebelum Abu Bakar menyerahkan anaknya Aisyah untuk Rasulullah dijadikan sebagai isteri, hubungan Rasulullah dengan dengan Abu Bakar akrab. Keakraban ni penting. Akrab dia sampai menemankan Rasulullah pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kat sini saya boleh ambil satu situasi di mana kalau biasanya kalau kalau nanti you all ada anak so anak you katakan perempuan lah contohnya. Nak berkahwin dengan satu lelaki. So you dah tunangkan mereka berdua. Bukanlah bermaksud dah tunang tunggu je masa kahwin. Nanti dah kahwin baru nak kena anak menantu. You are wrong. Masa proses bertunang itulah you ambil peluang sebagai bakal untuk menjadi bapa mertua dan orang tu, lelaki tu bakal menjadi menantu kita. Kenapa kita tak ambil peluang itu? Untuk kita makan bersama. Tapi tak semestinya selalulah. Kerana keakraban tadi tu sangat penting. Kalau kita lihat sebelum Sayyidina Abu Bakar menyerahkan anak dia Aisyah itu kepada Rasulullah, dia dengan Rasulullah memang sudah akrab. Iman yang sangat kental, selalu bersama dengan Rasulullah. Jadi bila kita nak ada anak menantu dalam proses tunang tu, kita gunakanlah mengenal hati dia, mengenal budi dia. Dan kita jangan terlalu macam kata orang itu macam meletakkan satu KPI yang sangat tinggi untuk bakal menantu kita. Macam KPI ada graf ni. Ya, ada graf. Orang sekarang suka buat macam tu. Jadi itu pun satu masalah lah. Kalau kita nak you want to be perfect, sangat susah. Tadi balik pada kisah Abu Bakar tadi, ada satu peristiwa menarik. Saya pun baru dapat daripada Ustaz Fatah tadi. Pasal Google tak dapat. TikTok lagi tak ada. TikTok campak lain nanti. Campak lain dia terbakar. Abu Bakar terbakar. Jadi satu hari ni Aisyah ni dia rasa berkecil hati lah dengan Rasulullah. Pasal Rasulullah kadang-kadang tersebut jugalah tentang isteri yang pertama itu Khadijah. Jadi Aisyah ni rasa macam macam rasa tak selesa, macam cemburu. Sekali dia pun keluar rumah, dia meninggalkan Rasulullah, dia pergi ke rumah bapak dia, Abu Bakar lah. Kemudian Abu Bakar tanya, ada apa datang sini? Ni nak mengadu ni lah. Ni Muhammad ni, laki aku ni begini. Dia buat macam Lebih dekat kalau untuk fahaman kita lah. Dia Ummul Mukminin, tentu bahasanya lebih elok lah. Cuma nak fahamkan kepada para penonton. Jadi dia fahamkan kepada ayah dia yang Rasulullah ni selalu memuji-muji sampai dia rasa macam cemburu. Lepas tu Abu Bakar tanya, kerana itu saja? Pasal cemburu saja? Pasal cemburu aja kau meninggalkan Rasulullah dan datang ke sini? Apa tindakan Abu Bakar? Adakah dia akan terus menyerang Rasul? Kalau orang sekarang, apa dasar kau datang mamak? Laki gini. Mak kata kurang ajar betul laki kau pasang 3, pasang segala. Macam sinetron gitu. Terus mak bapak akan serang. Tapi lihat apa tindakan Abu Bakar. Dia kata, perkara ni macam remeh-temeh. Kau pergi balik, jumpa balik Rasulullah. Itulah suami kau dan itu adalah pesuruh Allah. Jadi kat situ kita boleh ambil satu macam gambaran, pelajaran daripada situ. Ibu bapa ada masanya perlu masuk campur. Ada kalanya tak perlu. Pada isu yang remeh-temeh tak perlu. Dan bila nak buat sesuatu, nak masuk campur dalam sesuatu urusan, mestilah cara kita nak menegur tu mestilah dengan cara yang hormat, bijaksana, tanpa kita macam Ustaz Fatah pernah cakap macam kita macam berat sebelah. Kadang-kadang ada setengah ibu ni dia terlalu nak sangat, anak aku tak bersalah, macam pada dia tu anak dia tu betul 100%. Ini pun ini masalah. Jadi lihat pada situasi, ambil iktibar daripada kisah tadi bagaimana Abu Bakar solve the problem. Itu masalah kecil, masalah menyebut-nyebut nama orang sampai kau rasa cemburu, and then kau lebih buat dosa yang lebih besar, kau keluar tanpa izin suami. Balik Aisyah ke rumah
jumpa Nabi Balik kembali. terkejut. Itu sajalah hadiah dari saya Ustaz Fatah. Okeylah. Balik. Balik. Okey. Itu saja kisah Abu Bakar yang saya jumpa lah, yang saya bincang dengan Ustaz Fatah tadi. So boleh go to the next question lah. There's pelajaran to learn from it, you know. Ya. Like you don't just go out from your house without permission from your husband, macam complain kat parents. Sikit-sikit complain, sikit-sikit complain. Tahu tak apa? Berbual lalu. Macam lag ke? Cik Kita Pasal maaf mencela sikit. Macam Fatah, kalau saya ada kekurangan, celah-celah sikit saya. Apa tadi itulah macam pasal kalau kita fikirkan balik, bila seorang tu sudah dah berkahwin, sepatutnya dia sudah berfikiran matang lah. Jadi sebelum nak membuat sesuatu urusan, sebelum nak bilang mak bapak, kita kena pastikan lah perkara tu perlu ke kita bilang pada mak bapak kita. Kalau perkara yang remeh-temeh yang kita boleh settle sendiri, kenapa kita mesti nak menyusahkan mak bapak? Dah kita ni masa kita kecil sampai kita besar, kita ni memang selalu juga beri masalah kepada orang tua. Sekarang kita sudah mature, sudah dewasa. Settlekan masalah kita. Kalau kita tak ada jalan keluar, barulah Islam ada anjurkan di dalam kitab-kitab tentang hukum hakam perkahwinan. Dia ada kasih guideline. Kalau kita ada masalah, selesaikan sendiri dulu bersama pasangan. Kalau tak boleh, baru pergi kepada ibu bapa. Kalau tak boleh juga, masuk Facebook. Pergi kepada orang yang dipercayai. Contohnya macam kaunselor. Tapi kalau betul-betul masalah itu agak besar, yelah, saya lebih mencadangkan, ni pandangan peribadi saya. Saya lebih suka you all jumpa kaunselor. Kerana bila jumpa kaunselor, dia tidak berpihak ke mana-mana pihak. Dia bersifat neutral. Jadi pendapat dia tu pun tidaklah terlalu memfokus kepada ibu bapa dan tidaklah pula dia terlalu memfokus pada suami. Jadi jawapan dia tu neutral. Saya rasa itu pandangan peribadi saya. Itu adalah lebih selamat. Saya setuju. Dan kalau agak-agak macam dah settle, nak dekat settle, barulah kita bilang dengan ibu bapa yang kita ada masalah begini. Kemudian masalah kita dah hampir selesa dan selesai. Perlu juga kita bilang pada ibu bapa, kerana kita nak mengharapkan doa mereka. Kita sibuk, macam mana episod-episod yang lalu selalu saya sebut, kita sibuk cari wali Allah sana sini, cari ustaz sana sini kat masjid, tapi itu wali besar yang ada kat rumah kita, mak bapak kita, kenapa kita tak minta doa mereka? Kalau wali band? Wali band macam mana Ustaz Fatah lagu dia? Saya tak tahu. Go next. Jadi kita daripada kisah tu, jadi kenapa pentingnya ibu bapa kena kasih ruang kepada anak-anak untuk membina rumah tangga mereka? Macam tadi Abu Bakar kan dia tak masuk campur. Jadi apa kita boleh ambil pelajaran dari itu dan kenapa pentingnya mak bapak kena kasih ruang? Baik. Kalaulah mak bapak tidak beri ruang kepada pasangan, kepada anak-anak untuk handle masalah rumah tangga dorang, bermakna pasangan tu kira anak dia tu tak dapat mengenali pasangan dia sepenuhnya. Sebab dia apa-apa semua dia rujuk dengan ibu bapa dia. Dia rujuk kepada ibu bapa sampai kira senang cakap dia cari side lah. Kan? Friendship, baju-baju. Oi, tahu juga. Orang sebut-sebut saya tak tahu apa. Bagi. Nanti rumah Jumat tercakap pula. Teruskan. Okay. Jadi kalau kita serahkan, kita beri peluang kepada anak-anak kita, kepada pasangan tu, dorang berdikari sendiri, bermakna dorang akan kenal pasangan dorang. Macam mana dorang berbincang, menyelesaikan masalah tu, mereka dapat kenal 100% pasangan dorang. Kalau tak berbincang, gaduh sikit je balik jumpa mak. Gaduh sikit je balik jumpa mak. Lebih baik mak jadi orang tengah, mak duduk kat rumah tu. Kan senang. Tak payah ataupun senang cakap tak payah nak kahwin lah. Duduk dengan mak je. Jadi mak handle semua. Kepit bawah ketiak. Bau. Mami kau berbelacan je. Ustaz Fatah kan pernah tak ada pasangan yang datang cakap pasal mak mentua diorang ke bapak mentua diorang? Ada tak? Ada juga. Ada buat masa sekarang ni tengah handle 3 kes lah. Aduh. Kesnya sama juga seperti ni. Maknanya isterinya ni dia cari mak dia. Kemudian mak dia pula pandang serong terhadap anak menantu dia. Jadi anak menantu nak settlekan dengan isteri pun tak boleh. Sebab bila nak jumpa je, kau pergi daripada sini.
Kau dah menyusahkan anak aku. Alamak. Bila nak settle macam itu? Kalau dah gitu memang game over lah. Maknanya kena bawa ke mahkamah syariah. Tak boleh nak settle. Pasal nak bincang je tak boleh. Nak bincang tak boleh. Tu jadi kita nak kena mengharapkan mak bapak ni beri peluang kepada anak-anak. Terima anak tu dengan hati terbuka. Mana tahu dapat jalan penyelesaian kan. Kalau nak berpisah pun, biarlah berpisah dengan cara baik. Itu adalah perkara yang dibenarkan, tetapi perkara yang dibenci oleh Rasulullah. Sebaik-baik perkara yang dibenci oleh Rasulullah. Tapi bila kita berpisah ni, dalam Al-Quran pun ada sebut, bila nak berpisah, biarlah berpisah dengan cara baik. Jangan bermusuh-musuhan. Perintah Allah sahabat perintah. Tapi sekarang orang ada cerai yang bermusuh-musuh sampai anak pun tak kasi tengok. Itulah. Mak diorang teruk kan gitu. Last question lah, kita nak pergi makan ni. Apa ni? Macam mana kita nak bilang mak mertua kita atau mak mertua kita jangan sibuk? Like, you shush. Macam, you jangan sibuk You Macam, How dare you? You don't kacau. Baju-baju friendship. Okey. Yeah, have to tell Senang cara ini adalah macam mana kan kita nak menegur mertua kita yang bersifat macam gitu. Pertama sekali kita perlu tahulah daripada ada hadis daripada Sayyidina Abu Bakar menyebut adalah satu dosa apabila kita memutuskan silaturahim. Itu nombor satu. Dan saya rasa kadang-kadang bila orang nak kahwin ni kan, bukan saja bakal pengantin atau bakal isteri saja yang perlu pergi kos. Bakal mak mertua pun saya rasa wajib so, pada saya lah seolah-olahnya sekurang-kurangnya mesti tahu juga perkara ini. Adakah orang buat khusus ni? Kita boleh buat. Kita mestilah boleh. Kita siapa? Kita siapa? Aira Media. Aira Media. Okey, pada saya itu pada pendapat saya. Kerana saya lihat macam Ustaz Fatah cakap tadi lah, kadang-kadang very sorry to say, yang berperangai macam gitu adalah orang yang sudah pergi haji, orang yang sudah pergi Mekah 2, 3, 4 kali. Tapi how dare you punya perangai macam tu? Macam mana perangai you boleh macam gitu? You dah pergi haji dengan anak menantu, you benci. Syaitan apa yang dah merasuk kat dalam hati sanubari dia? Kalau dah gitu, status hati haji tu macam mana? Haji dia sah lah kerana dia memenuhi rukun, memenuhi syarat. Cuma tempatnya tu tak kena. Perangainya tu tak kena. Sebab itu selalu disebut oleh para tabi'in, orang yang mengikut sahabat-sahabat Nabi, yang orang-orang terdahulu, mereka sangat selalu menekankan adab lebih daripada ilmu. Kadang-kadang orang ni dia bertindak macam gitu seolah-olah dia memang pandai, seolah dia rasa dia pandai. Dia dah tua, dia bapa mertua, tua. So menantu dia muda. So kau muda kau salah, aku tua aku betul. Itu ilmu dia, pada pendapat ilmu dia, tapi akhlaknya tu tak betul. Jadi kalau kita memang lihat mak mertua kita berperangai gitu, yang pertama sekali kita perlu sabar. Sabar itu nombor satu. Kalau tak boleh sabar, macam saya jelaskan tadilah, tanya pendapat ustaz-ustaz kan. Nanti ustaz pun akan berhubung dengan kaunselor-kaunselor, minta pandangan. Baru kita nanti Ustaz Fatah akan nasihatkan begini. Bukannya awak datang dengan saya, datang Ustaz Fatah, mak saya begini-gini, kau buat gini, kau tumbuk mak kau sampai lebam biji mata dia. Contohlah. Contoh Ustaz Fatah, mana kita tak akan buat gitu. Nanti kadang-kadang Ustaz Fatah, kerana bincangan saya, kalau saya ada Fatah, aku ada kat ni orang ni macam gini. Saya berbincang dengan Ustaz Fatah. Lepas tu nanti kita tanya mana rakan-rakan kita yang kaunselor dan sebagainya. Nanti baru kita kasih jawapan. Okey, dan yang kedua lagi, walaupun apa pun mak mertua kita suka ke tak suka, dia tetap mertua kita. Dia beracun atau dia tidak beracun, dia tetap mertua. Tua ya. Jadi ingatlah, walau apa pun orang, tak kira siapa, mak mertua ke, kawan kita ke, Allah sudah pun perintahkan kita berbuat baik, balas kejahatan orang dengan kebaikan. Tutup kejahatan orang dengan kebaikan. Kerana Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf, kalau tak silap saya dalam ayat 56, Allah sebut sesungguhnya rahmat Allah
amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan dengan berkat kita berbuat baik kepada bapa mentua kita, lama-lama Allah akan menimbulkan kesedaran dalam diri dia. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan takkan terjadilah. Tapi kalau terjadi, jangan putus asa. Jumpa ustaz, jumpa kaunselor, dan jangan lupa berbuat baik. Dan ingat, jangan sesekali cuba untuk memutuskan silaturahim. Tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Dan jangan lupa berdoa. Kalau kita rasa kita ni dizalimi oleh mak mentua kita atau siapa saja, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang terkena zalim. Jadi mintalah doa yang baik-baik. Janganlah pula doa, ya Allah, mak mentua aku ni beracun. Kau matikan dia dengan racun juga. Macam drama-drama. Ya Allah. Sinetron. Tapi tak mudah lah. Kadang-kadang kalau kita tengok sinetron, hari ni doa, besok mak mentua dah baik. Itu magic. Itu magis. Itu black magic. Black magic. Syirik. Okay. Ya, ada jumpa bomo lah dan segala bagai. Tapi itulah macam yang saya cakap tadi. Bertindak dengan cara yang profesional. Kita dah dewasa. Kita cari jalan. Kita berfikir macam mana kita nak settlekan masalah ni. Kena berfikir. Kena cari jalan. Kena ambil tahu. Dan yang paling penting sekali, niat tu betulkan. Kalau kita tahu mak mentua kita beracun, kita kena buat baik dengan dia. Kenapa kita nak buat baik dengan dia? Semata-mata nak ambil hati dia saja? Tentu saja bukan itu. Sepatutnya kita buat baik dengan kedua ibu bapa kita atau mertua kita. Ingat benda yang paling atas sekali, kerana ini perintah Allah. Kena ingat itu. Nombor duanya barulah sebab dia bapa mertua aku, dia mak mertua aku. Tapi jika kalau dia bukan mak mertua kau, bukan bapa mertua kau, kau tak nak baik dengan dia, itulah salah percakapan macam itu. Seperti tadi saya cakap, pokoknya ingat apa? Yang kita kena baik dengan dia, baik dengan sesiapa saja, kerana ini perintah Allah. Kalau kita betul niat kita betul kerana kita nak menjalankan perintah Allah, pasti Allah akan buka jalan untuk dipermudahkan mencapai matlamat itu. Dah macam MP tu. Sekali-sekala ni saya tak boleh jadi MP. Tarik balik kamu. Tarik. So kita tak directly tegur mak mentua kita macam mak mentua sama apa kita. Boleh saya kisahkan ataupun masuk. Tambah je nasi. Yang saya pernah berhadapan dengan satu pasangan ni, mak dia datang jumpa. Mak dia nak nikah. Bukan, dia mengadu lah kan. Bila dia mengadu tu, dia ada gunakan tagline ni, saya besarkan dia selama 25 tahun. Yang si isteri dia baru berapa bulan je dah nak tuduh macam-macam dekat anak aku, jangan gitu. Padahal bila dah jumpa dengan isteri dia, dengan anak menantu dia ni, nampak muka bengkak. Takkan dia langgar pintu sengaja kan? Memang dia tak pernah nampak anak dia pukul sesiapa. Tapi bila bertemu dengan isteri dia tu, bengkak. Dan isteri pula mengatakan ini adalah tingkah laku daripada suami dia. Suami dia pukul. Cerai lagi tu? Belum lagi. Tengah proses. Kita doakan yang terbaik. Sebab isteri ni memang betul sayang kepada suami dia. Cuma suami ni nak kena ubah. Dan ni perangai mak mentua dia yang tak nak mengaku. Dia kata anak dia tak pernah buat gini. Suka dia nak tuduh. Jadi saya nasihatkan, biarlah isteri ataupun isteri kepada anak puan ni mengenali anaknya sendiri. Nanti dah lepas beberapa tahun barulah dapat keserasian tu. Sebab baru 2-3 bulan bernikah. Lepas tu terus jump to conclusion macam gitu. Yang mungkin lah, sebab kita tahu anak yang lelaki ni orangnya penyabar. Tapi mungkin dalam keadaan yang salah ataupun situasinya yang tak begitu tepat, jadi mungkin dia terletak tangan. Jadi tak sengaja. Jadi tu kita nak kena tengok lah, nak kena timbangkan macam mana. Tapi yang penting sebagai ibu nak kena beri sokongan kepada anak dia. Nak kena beri sokongan juga kepada anak menantu dia. Dia tak boleh terus nak menuduh anak dia, terus nak menuduh isteri anak dia, kemudian suruh nak putuskan. Ini semua perkara yang tak betul. Sure lah. Very deep Of course. Pasal mak bapak mentua. So nanti boleh lah cerita dengan kawan ni.
Payahlah. Kena Anda yang bilang. berkuih. Kau dah berkuih, berbual habis tu dah baik. Dia tak. Dia baik. Saya nanti saya bilang lah. Tadi saya ceritakan macam how to tackle this issue. Penting awak pun jangan take side kat siapa-siapa. Be neutral. Itu lebih baik untuk pakai lebih selamat. Campur. Tadi di sini dah kain je lah. Kita masuk sini buat ni. Wah, ni kita dah buat Kita nak makan. kita dah kita makan dulu. Kita Kita makan lagi. kau pasal menantu. Aduh, nak cakap betul-betul kalau ada menantu hantu juga. Betul? Kita makan dulu. Jom. Dah boleh? Saya dah masak. Okay, let's go.